Pergi angkat beg dia and then dia pergi dekat arah budak kecil tu. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. So hari ni macam biasa, hari Isnin kita kembali dengan satu lagi kisah seram yang kita nak bincangkan, nak kita ceritakan pada malam ni. So malam ni apa yang kita nak cerita adalah tentang kisah-kisah seram yang pernah berlaku di mana-mana hospital lah, pengalaman-pengalaman yang telah pun dikongsikan kepada aku untuk aku terjemahkan kepada korang, insyaAllah. So siapa-siapa yang baru dekat sini, korang bolehlah harapnya tekan subscribe button. Oh sekejap, like and share dulu, subscribe and then tekan bell notification supaya korang tak terlepas video-video selepas ini. So kepada siapa-siapa yang baru masuk dalam ni, korang boleh klik pop-up dekat atas ni, okay? So first thing first, aku nak cakap pasal hari Khamis minggu lepas kenapa tak ada video. Sebab ya, aku cakap ada family matter sikit and sampai kesudah aku belum dapat ganti. Tapi benda tu jangan risaulah, aku akan ganti juga, okay? Jangan marah-marah, tenang, okay? So kita tak nak banyak-banyak cerita, kita tak nak melewe-lewe. So kita teruskan macam biasa, cakap sama-sama dengan aku, jom roll it. Hospital aku dekat je, dekat depan tu. Kat hospital ni memang banyak orang pelik-pelik. Ini hospital. Macam-macam pernah berlaku dekat sini. Sebelum kita nak mula ni, macam biasalah, siapa-siapa yang mungkin dah biasa dalam channel ni, diorang dah tahu dah apa yang aku nak cakap, apa yang aku nak bagi tahu sebelum starting video. Apa dia? Yes, pandai. Disclaimer awal-awal kita nak bagi tahu bahawa dalam video ni pelbagai elemen surprise, elemen yang macam tu kan dalam ni. So kalau korang rasa korang tak boleh nak orang cakap go through ataupun drive through, aku harap korang boleh beralih lah ke cerita yang lain ataupun mungkin korang boleh dengar menggunakan alternatif lain kan, kita tak tahu. Okay, so terpulang pada korang. Tapi kalau apa-apa benda yang terjadi, itu adalah orang kata on korang lah, bukan aku punya tanggungjawab. Okay, cerita yang pertama, cerita malam hospital ni, kita mulakan dengan kisah seorang penjaga di bilik mayat. Okay, nama dia Bakar. So aku okay lah kot, aku panggil dia Uncle Bakar. So Uncle Bakar dah pun berkhidmat orang cakap almost 20 years kat dalam bidang pengurusan jenazah dan juga bilik mayat ni lah. Dia kata macam-macam rupa Uncle jumpa, macam-macam jenis kematian. Kita sampai-sampaian yang Uncle dah dengar kan. Sampai hari ni pun Uncle tak tahu nak cakap macam mana. But benda ni bagi Uncle adalah iktibar lah untuk kita masing-masing. Okay, so pada tahun ke-18 dia berkhidmat untuk hospital tu. So aku tak payah cakap lah hospital mana, pandai-pandai korang lah nanti kan, korang teka kat mana. So dia kata dekat hospital tu masa tahun ke-18 dia, iaitu 2 tahun lepas, dia starting berkhidmat untuk hospital tu pada tahun 2002, dia kata. Okay, so dia kata dia ni memang tak nak bekerja dekat department lain. Dia kata sebab dah hampir 7-8 tahun dia tak adalah kena benda-benda yang pelik, benda-benda yang seram kan. So dia pun tak adalah macam nak tukar department ke, tak ada, dia kata. Tapi dia kata ada satu peristiwa ni terjadi kepada dia di mana yelah, dia pun terperanjat and dia pun tak sangka benda tu sampai terjadi pada dia. Mungkin dia anggap benda tu satu rezeki dan satu teguran lah untuk dia orang kata insafi diri. And yalah, biasalah bila kita dalam bilik mayat ni, apa lagi kita fikir selain daripada kematian. Okay, so cerita Pakcik Bakar ni bermula di satu malam di mana dia bekerja shift malam. Dia kebanyakan dia akan bekerja shift malam, which is daripada pukul 9 malam sampai ke 7 pagi. Cerita dia. Dia bekerja dengan seorang budak muda. Tak adalah muda pun. Dia dalam 30 lebih lah. Pak Bakar ni dah dalam lingkungan 40 lebih lah, ke 50 dah. So dia kata dia bekerja dengan budak ni. So budak ni dia panggil Imam. So nickname budak ni adalah Imam. So Pakcik Bakar is Pakcik Bakar lah kan. So menurut Pakcik Bakar ni, dia dengan ustaz ni, ustaz pula, Imam ni, dia bekerja berdua lah malam tu. And then dia kata pada malam tersebut, dia kata tak ada orang yang check in. Kalau tak ada orang check in ni, bukan orang lah yang check in tu. Maksudnya yang check in ni adalah jenazah ataupun apa-apa
dia orang punya bahasa lah kan. So dia kata malam tu tak ada apa-apa yang berlaku lah. Just macam dia kata dalam pukul orang 10 lebih sampai 11 lebih tu, dia kata dia sibuk untuk meneliti balik orang cakap file-file tentang mangsa-mangsa yang ada, and then jenazah-jenazah yang mungkin belum dituntut, and then yalah macam-macam lah benda teknikal yang dia buat lah. So manakala si imam ni pula ditugaskan untuk membersihkan mana-mana peti yang dah kosong. So diorang ni adalah kerja masing-masing. Alright. So dia kata dalam pukul 10, pukul 11 tu tak ada apa-apa lah yang pelik pun berlaku. Macam biasalah, macam hari-hari biasa diorang buat kerja, and then check itu, check ini, kemas itu, kemas ini. Kira tak ada apa-apa yang pelik lah berlaku. Tapi starting pukul 11 lebih tu dia kata dah ada benda yang pelik berlaku. Okey, dia kata macam ni. Sepanjang dia kerja dekat bilik mayat tu, dia kata kalau setakat dengar bunyi meja macam faham tak? Kau tengah buat kerja dia macam tu sikit, tak ada apalah. Is something yang normal. Kalau macam bunyi-bunyi ketukan sikit-sikit tu, dia kata itu adalah salah satu ujian lah kalau kau nak bekerja dekat sektor ni. So dia kata malam tu dia bekerja dengan si imam ni, and then belum pukul 11 lebih macam tu, nak pukul 12, imam ni dah settle lah kemas beberapa peti kat situ. So dia pun pergi dekat pakcik bakar ni. Dia kata Pak, dia panggil pakcik bakar ni Pak tau. Pak, dia kata macam tu. So dia minta izin lah dekat pak tu nak pergi berasap kejap dekat luar. So yang si pak bakar dia macam, ya, nanti kalau rajin kau singgah dekat bawah tu, air geregang tu, kau belikanlah aku Nescafe ke. Katakan, ada duit? Ada pak, boleh. So dia pun caw. So si imam ni caw, tinggallah si pak bakar ni sorang-sorang dekat dalam bilik tu. Dia cerita, dia kata selepas dia ditinggalkan oleh si imam tadi, and then dia berseorangan di dalam bilik mayat tersebut, dia kata time tu dia rasa sejuk. Sejuk amat sangat sebenarnya. Which is, kau tahu je lah kalau kau ada dalam bilik tu kan memang hawa dingin dia memang penuh, memang sejuk gila-gila kan. So dia pun macam, aduh, sejuk pula Alright, tak apalah. Dia pun terus tengok handphone dia. Facebook biasalah, orang-orang OL ni kan biasa Facebook kan. So dia layan Facebook. Okey, dia kata masa dia tengah layan Facebook tu, sebelah dia tu ada macam satu meja kecil yang besi tu. Kau tahu tak? Kalau kau tengok dalam filem kan yang doktor ambil dia orang punya pisau, dia orang punya cutter semua kat dalam meja kecil tu. Dia kata masa dia tengah tengok macam ni, dekat sebelah kanan dia tu ada meja kecil tu. Dia nampak, dia perasan yang meja kecil tu beralih sedikit macam So dia macam sambung main Facebook dia. So dalam masa yang sama dia pun tunggulah si imam ni kan. Dia pun tak ada takut sangat. Orang 20 years. So dia kata macam this all thing is biasa-biasa. Dia kata macam tu. Dia kata dalam dia tengah main Facebook tu, tiba-tiba dia terperanjat sebab apa? Lampu dekat dalam sektor dia tu tiba-tiba terpadam. Dia ada dua lampu, dia kata, dekat sini dan dekat sini. Dua-dua tiba-tiba gelap macam tu. Dia pun macam dalam gelap ni dia macam Allahuakbar, time-time macam ni pula tak padam. So dia pun buka torchlight dia punya phone, dia pun buka, dia pun tengoklah sulu, and then dia bangun untuk menuju ke kotak fuse. Dia nak tengok ada tak kerosakan ataupun apa-apa yang tendang lah kat situ. So dia pun buka kotak fuse. So dia kata masa dia buka kotak fuse tu, dia terdengar pintu dekat belah belakang tu terbuka, seperti ada orang masuk. So dia just assume yang imam tu masuk lah. So dia pun tekan lampu tak nyala-nyala. So dia pun terus teriak, dia kata, "Imam, kau pergi cek dekat kotak fuse besar dekat section B tu. Aku rasa kat sana tendang lah, kat sini tak ada pun." Dia pun tengok. Lepas tu dia kata apa yang dia pelik, masa dia bagi satu arahan tu, dia rasa macam tak ada orang yang mendengar arahan dia tu. Maknanya tak ada respon lah. Dia macam, "Mam, dengar tak? Imam." Budak ni, aduh, tak dengar ke apa? Dia kata macam tu. So dia pun turun dekat daripada kursi dia tu, and then dia pun nak pergi ke arah depan. So masa dia turun arah kursi tu, dia pun letaklah balik kursi tu dekat tepi tu. Dia kata time tu dia pegang torchlight lagi. Okey, contoh dia pegang torchlight kan. So dia pegang torchlight, dia tolak kursi dia. Masa dia pusing tu, dia ternampak imam sedang berjalan masuk ke arah section B sana. So dia pun macam okeylah, dia dengar lah apa yang aku cakap tadi kan. So mungkin dia nak pergi check apa tu, kotak fuse kat sana. So dia pun macam okeylah, tak apalah. So dia pun tunggu dekat tepi kursi tu. Dia pun tunggu. Dah nak 15 minit dia kata. Dan dia pun macam, ni apa jadah budak ni lama sangat ni. Pun bangun, dia kata, "Heish, ada imam ni.
Dia tak dengar kan aku cakap tadi. Habis dia masuk sana buat apa? Dia kata macam tu. Sebab dekat section B tu dia kata tak banyak pun jenazah yang ada. Tak banyak pun benda yang kat dalam tu kan. Dia kata just adalah beberapa. Cuma section A ni memang kebanyakan peti ais tu memang ada jenazah tu dia kata. So dia pun bangun. Dia kata dia buat apa kat lama-lama kat situ. Dia pun pergi dekat arah section B tu. Dia kata masa dia pergi dekat arah section B tu, dia tengok dekat kotak fuse section B tu tak diusik. Which is dalam masa yang sama memang tak ada orang lah yang pergi kat situ. Dia pun macam bergurau budak ni. Tadi aku nampak dia masuk. Dia kata macam tu tau. Pelik lah. Dia pun macam dia pun terangkan lagi torchlight dia. Dia pun panjat lah dekat atas kursi tu. And then dia pegang-pegang fuse tu. And then dia kata masa dia pegang fuse tu, dia usik-usik, dia tengok lampu tak menyala. And then dia pun toleh lah. And then pun toleh, dia nak tengok lampu dekat area tu menyala ke tak. Dia nampak sekali lagi seperti ada bayangan orang melintas nak pergi section A. Dia pun macam, oi, mam, sini, tak payah pergi sana, dia kata macam tu. Dan dia kata masa dia arahkan lampu tu, dia nampak just benda tu berjalan ke arah section A tu. Dia pun turun daripada kursi tu. Dia kata masa pakcik turun daripada kursi tu, pakcik nak pergilah kejar imam tu sebab pakcik nak tepukkan dia. Dia main-main dalam gelap, dia kata macam tu. So masa pakcik turun daripada kursi tu, pakcik punya lampu suluh ni tersuluh dekat salah satu meja panjang yang ada dekat section B tu. Dia kata macam pakcik cakap tadi lah, dekat section B tu memang tak ada apa-apa yang check in, memang bersih. And awak cakap jenazah tu memang kat dalam lah. Dia kata memang tempoh dia kebanyakannya ada yang dah 2 minggu lebih, ada yang dah nak sebulan dah kat dalam tu. Tapi dekat atas meja tu, setahu pakcik malam tu memang tak ada apa-apa. Dia pun tertolehkan dia punya flashlight dekat meja tu. Dia nampak ada satu jenazah yang sedang terbaring dekat situ. Dia tutup dengan selimut lah. Dia pun macam bila masa dia check in ni? Allahu Akbar. Dia pun abaikan jenazah yang dia nampak tu and dia bergerak ke section A. Dia kata masa dia bergerak ke section A, kaki dia terlanggar satu besi dekat bawah tu and then dia terlepas phone dia jatuh ke bawah. Nak jadikan cerita, pun tergaba-gaba lah mencari handphone dia. And then kan kalau handphone jatuh ada lampu kan kau boleh nampak kan. So dia pun pergi dekat arah lampu dia tu. Dia pun pegang lah handphone dia. Dia kata masa dia pegang handphone dia nak capai semula, dia terasa seperti dia tersentuh something dekat hujung katil tu. Macam tu. Dia terus macam Allahu Akbar. Dia terus tergopoh gapah bangun and then dia nak pergi berlari ke arah pintu tersebut. And dia kata masa dia berlari ke arah pintu tersebut, dia kata dia ternampak cahaya lampu terbuka daripada section B and menyala di section A secara tiba-tiba. Dia pun macam time tu adrenalin dia gila babi kan dia kata. And dia pun tolak pintu tu keluar. And dia keluar daripada pintu tu, dia tengok si imam tu dekat luar masih lagi main phone. Lepas tu dia pun macam, imam, kau tak ada masuk dalam ke? Dia kata macam tu. Lepas tu imam tu kata, tak ada, mana ada, saya kat sini je. Dia kata macam tu kan. Kau teman aku masuk dalam? Dia kata macam tu. So dia pun temankan si pakcik bakar ni bawa masuk dalam. And then dia nak pergi kat section B tadi. Dia nak tengok jenazah yang dia nampak tu kan. So dia kata masa dia bawa imam masuk dalam, dia tengok dekat section B tu, ternyata atas meja tu memang tak ada apa-apa dia pun. So itulah yang terjadi kepada pakcik bakar tu sendirilah, which is satu pengalaman dia ketika dia bekerja pada malam tu. And dia malam tu dia habiskan terus dia punya shift and then dia balik, alhamdulillah tak ada apa-apa. And lepas tu dia tak adalah gangguan yang terjadi kepada dia. Cuma dia pelik lagi lah kenapa gangguan tu boleh terkena dekat dia pada malam tersebut. So macam itulah cerita yang dihidangkan oleh pakcik bakar kepada kita semua. Yelah, tak semua orang kuat nak kerja kat section tu kan. Tapi itulah, kalau dah rezeki tu tak ke mana lah mungkin. So kita move up ke cerita kedua, okay? Right, so cerita yang kedua ni pada aku lah kan. Aku tak tahulah cerita ni betul ke tak, tapi dihantarkan kepada aku untuk aku bacakan kepada korang. Which is cerita ni pada aku menarik disebabkan ada satu plot yang sangat-sangat
Aku tak tahulah cara nak cakap kan. Tapi kalau korang nak percaya, korang percayalah. Kalau aku pun, aku tak adalah kata letak 100% trust dekat dalam cerita ni. Cuma aku just anggap benda ni sebagai hiburan. Nama pun hiburan. Tapi menarik untuk aku ceritakan. Okay, alright. So untuk cerita yang kedua ni, dia tentang seorang pesakit yang bernama Wahid. Dia dimasukkan ke dalam hospital disebabkan ada jangkitan kuman pada paru-paru. So macam itulah cerita dia. Biasalah kalau orang ni dah heavy smoker kan, so kenalah tahan. Okey, dia kata satu hari ni dia ditahan, and then dia kata dia terpaksa admit lah yang dia kata benda tu datangnya daripada dia. So dia ni ditahan selama beberapa minggu dekat hospital sana disebabkan dia ni kena jalani operation, and then dia kena ada satu rawatan susulan yang sangat-sangat rapi disebabkan dia kata kat jangkitan paru-paru dia ni pun dah quite bahaya dah sebenarnya, ke tahap yang bahaya. So nak tak nak memang dia kena ikut prosedur dekat hospital sana. Okay, so kalau korang nak tahu, Wahid ni umurnya baru 27 tahun muda gila, tapi dah ada penyakit dekat paru-paru. Okay, tapi tak apa, kita bukan nak cerita pasal penyakit dia, kita nak cerita apa yang terjadi pada dia. Okay, dia kata masa seminggu dia masuk dekat hospital tu, dia rasa tak ada apa-apa yang pelik lah. Biasalah nurse datang silih ganti kan, tak ada apa-apa yang ganjil lah, dia kata kan. So tapi pada minggu kedua dia duduk tu, dia kata ada satu malam ni dia didatangi oleh seorang nurse. Tapi itu tak kita cerita. Okey, cerita dia bermula dekat sini. Dia kata since daripada petang maghrib tu, dia keluar untuk ke depan koridor tu untuk ambil angin. Dia kata walaupun dia kata dia tak boleh bergerak jauh sangat, cuma dia ke depan sikit je lah untuk tengok pemandangan luar, untuk ambil angin luar, dia kata time tu. Tapi time tu dalam pukul 6 lebih lah, time tu dah nak pukul 7 dia kata. So masa dia tengah ambil angin kan, sempoi punya bahang, dia kata dekat bangunan koridor depan tu, dia ternampak ada seorang nurse yang baru keluar daripada satu bilik tu, and then jalan untuk pergi ke arah hujung blok tu lah, dia kata. And then dia pun macam, wush, cantiknya ciptaan Tuhan, gatal. So dia kata muka nurse tu eye catching lah, orang cakap menangkap mata dia untuk diperhatikan nurse tu. So dia kata time tu rasanya dia dah dilamun cinta lah kan. So dia pun macam aku haraplah satu hari nanti, mana tahu dia bertugas kat ward aku ni ke apa kan. Kalau macam ni duduk hospital lama pun tak apa. Dia kata macam tu. Petang tu dia pun masuklah balik dalam ward dia. Dalam ward dia malam tu dia lalu. Besok petang tu dia pergi kat tempat yang sama. And then dalam time yang sama juga, dia terlihat juga nurse tu keluar daripada satu bilik dan berjalan ke hujung koridor. Dia just assume lah, mungkin she is a regular nurse yang bekerja kat salah satu department yang ada dekat situ. And then yalah, dia nak turun mestilah kena pergi kat hujung blok kan. So dia kata dalam masa 3 ke 4 hari dia buat benda yang sama. Dia kata disebabkan jatuh cinta pada pandangan yang pertama. So dia pun asyik-asyik lah pergi kat tepi koridor tu, kononnya nak ambil angin, tapi sebenarnya nak usah perempuan yang ada kat situ kan, nurse tu lah. So dia kata pada hari keempat tu dia pun nak melakukan benda yang sama, tapi dipotong oleh abang dan juga saudara mara dia, sebab time tu ada orang datang untuk melawat pukul 6 lebih tu, dia kata macam tu. So pada waktu tu dia terpaksalah layan orang cakap saudara mara dia yang datang. Tapi dalam hati ni dia kata memang time tu hati aku ni aku tak ada pun nak kata seronok orang pandang aku ke orang datang melawat aku, tak ada, dia kata. Cuma aku tak tahulah, aku nak pergi kat ujung koridor tu, dia kata. Aku nak tengok dia lalu macam biasalah hari-hari kan. Dah jatuh cinta kan. So dia pun macam sihat alhamdulillah, dia okey ni, minggu depan keluar aku. Dia pun layan lah, dia punya saudara mara dekat situ kan. So dalam pukul 6.45 6.50 tu dia punya saudara tu dah balik lah semua. So masa saudara dia pun balik, dia pun bangun daripada katil tu, and then dia terus berlari dekat arah tepi koridor tu untuk perhatikan nurse tu jalan lagi sekali. Tapi malangnya pada hari tersebut elak, tak ada, dia kata. Time tu aku rasa kecewa sebab apa, yalah hari ni aku tak dapat tengok dia. Memang malam tu aku tak ada mood dia kata macam tu. Aku memang malam tu tak ada mood, dia kata. So dia pun balik dekat dia punya bilik. Memang time tu dia rasa macam tak apalah, besok dia kata macam tu. So besoknya dia pergi lagi kat tempat yang sama, tapi kali ni awal sikit lah sebab tak ada orang melawat dia. Tak ada dah, nurse tu dah tak ada. Lusa pun sama, dah tak ada. So dia pun macam
Dia dah tak tentu arah lah. Sebab hospital tu besar. Dia kata ability nak jumpa nurse tu balik susah. And then dia nak tanya kat nurse lain pun susah. Dia kata dia tak tahu nama dia siapa. And then takkan kau cakap nurse tu pakai baju putih, dia pakai tudung. Takkan kau nak cakap macam tu. Semua nurse macam tu kan. And then dia pun macam tak apalah, dia dah pindah tempat lain lah kot. Dia tak lalu situ dah habis kerja kot. Dia kata macam tu. So dia kata malam tu dia ada jalani satu, orang cakap apa, suntikan untuk dia punya kuman tu. And then dia pun terlelap seawal pukul 8-9 malam macam tu. Dia kata masa tu memang tak sedar apalah, dia just terlelap. And then lepas tu dia kata pada around pukul 1 pukul 1 kot, dia kata dia dikejutkan oleh seorang nurse yang bangunkan dia untuk bagi dia ubat, untuk check dia punya keadaan. So dia pun macam tu tengah tidur lah. And then dia dengar suara, Cik Wahid, bangun, Cik Wahid. Time tu dia macam mata dia mencari lah siapa yang dok panggil dia. And then masa dia buka mata dia secara terang dan jelas, dekat depan dia tu adalah nurse yang selalu dia perhatikan time-time nak maghrib tu. Dia pun macam, hai, ya, Cik Wahid, okey tak? Okey. Dia dah seronok. Orang yang lalu depan mata dia sekarang. And then nurse tu pun pegang dia, check dia apa semua kan. So dia kata, awak okey ni, nanti kena sini lah. Lepas dah check apa semua, si Wahid ni pun nak tanya lah, nak usah kan. Dia pun tanya jurawat tu, nama siapa? Saya Su, dia kata macam tu. And then dia pun macam, oh ya ke? Awak memang kerja sini ke? Tak, maksud saya awak memang berubah-ubah tempat lah. Itu tempat lain saya rasa saya nampak awak ni. Oh, macam tu. So dia pun macam berborak sikit-sikit. And then dia kata nurse Su tu pun keluar daripada bilik tu. So macam tu je lah dia punya flow pada awal perkenalan dia. Pada besok harinya dia pun macam menunggu lagi Su tu datang. Sebab dia dah tahu dah Su tu dekat department dia sekarang. So dia macam, oh seronok lah pukul 1 kan dia datang. Macam tu tau. So dia pun tunggu je. And then masa dia tunggu. Okay, dekat dalam ward dia tu dia kata ada 3 orang je. Tapi biasanya akan dicek pukul 1 pagi ni dia je lah. And then yang lain dah tidur. So dia kata masa tu pukul 1 lebih dia nampak nurse tu masuk. And then Su tu lah yang masuk. So dia pun borak lah dengan Su apa semua kan. Dah bermesra apa semua. And then pada hari ketiga dia tunggu juga Su tu, tapi malangnya yang masuk orang lain. Masa tu yang masuk adalah nurse lain. Lepas tu dia pun macam tak apalah. Dia pun enjek ni semua. Lepas tu sekejap lagi dia tanyalah kat nurse tu, nurse nak tanya sikit, Su tak kerja ke hari ni? Lepas tu nurse tu macam, Su mana ya cik? Dia kata macam tu. Alah, adalah. Dia muka macam sini sikit. Lepas tu dia ada tahi lalat kat sini. Oh, Susan. Kot. Yalah kot. Dia tak kerja sini dah. Semalam dia baru datang rawat saya. Dah 2 malam dah dia yang bagi pil dekat saya. Cik, ya betul. Betul lah. Dia kata takkan saya nak tipu pula. Cik, sepatutnya ubat ni diberi pada cik 3 hari selepas cik dapat injection hari tu. And Susan dah lama tak kerja sini dah. Dia kata macam tu. Awak ni jangan beremeh. Saya selalu nampak dia dekat sini, dekat blok depan tu. Duk turun-turun tangga keluar bilik tu. Dia kata macam tu. Cik, Susan dah tak ada dah sebenarnya. Tak ada maksud awak macam mana? Dulu ada satu nurse ni dia overdose cik. Dia putus tunang dengan tunang dia. And then dia mati telan ubat banyak dekat satu bilik dekat blok tepi sana. Tak apalah cik rehatlah dulu. Dia kata macam tu. Lepas tu Wahid ni pun macam, okey. Kalau kau dekat keadaan dia, apa kau buat? Mesti kau pisang kan, betul tak? Yang kau duk idam-idamkan, tiba-tiba dapat cerita yang dia dah meninggal dunia. Lepas tu dia pun macam tak adalah, ini saja nak prank aku ni. So dia pun bangun. And then dia bangun, time tu pukul 1 lebih Dia kata masa dia bangun tu, dia pergi dekat arah balcony yang di mana hari-hari dia perhatikan bilik Su tu. Dia pun tak tahu kenapa dia buat macam tu. Dia just pergi kat hujung koridor tu, and dia perhati dekat belah bawah tu. Dia kata masa tu dia ternampak
Su tu sedang berjalan mundar-mandir kat blok tu. And then dia kata aku perhati je lama dia. And then masa tu aku terperanjat sebab apa? Dia toleh kat arah pandang aku daripada blok tu. Lepas tu aku terdengar satu suara yang buatkan aku terperanjat gila-gila pada waktu tersebut. Dia dengar, "Wahid, awak cari saya?" dekat belakang. Dia kata dia pun toleh, dia tengok dekat belakang dia tak ada siapa-siapa, and then dia toleh balik dekat depan koridor tu, dia tengok Su masih lagi mundar-mandir dekat sana, and then dia kata time tu kepala dia tiba-tiba rasa pening, and dia pengsan dekat tempat tu. So besok tu dia disedarkan dekat ward tu, and then yelah dia dapat cerita daripada satu lagi doktor lelaki yang menceritakan tentang perihal Susan ni, apa yang terjadi pada 4 tahun yang lepas. And yelah, memang pun nurse Susan tu dah pun meninggal dunia pada waktu tersebut. So macam itulah cerita dia. Tak tahulah nak cakap macam mana kan. Tu aku cakap, cerita dia tak adalah orang kata quite be banyak-banyak hantu sangat kan. Tapi tak tahulah, wallahu a'lam. Tapi kalau aku kena macam tu, fikir dua kali lah. Cinta pandang pertama ni bahaya tau. So cerita yang ketiga ni, dia tentang Wida. Atau nama dia sebenarnya Wahida. So orang panggil Ida. So Ida ni dia merupakan salah seorang pekerja dekat hospital tu. Dia macam mana aku nak cakap dia kata dia bukan nurse tau. Tapi dia pembantu perubatan. Ada beza kat situ. So aku tak tahulah kan. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia yang buat file, dia kata macam tu. So dia ni bekerja pada waktu shift malam. And then dia ni bekerja dekat orang kata satu ward kanak-kanak. Dia kata macam tu. So dia pun macam biasalah kan, ward kanak-kanak ni kadang-kadang dia punya ragam tu lebih sikit. Kau kena jaga. And then setiap penjaga boleh dibenarkan seorang saja untuk teman anak-anak yang ada dekat situ. Okey, cerita ni baru lagi dalam 3 bulan lepas. Time tu kita tengah dalam COVID lagi, dia kata. And then dia kata pada malam tu dia berjaga dekat satu kaunter dekat hospital tu bersama lagi 4 orang lah, 4 orang yang ada assist dekat situ. Okey, so dia punya cerita jalan dia macam ni. Okey, time tu dalam pukul 12 lebih dia pun buat kerja lah. Sebab shift dia habis pukul 1, dia kata macam tu. So dia pun buatlah kerja dia, buat kerja apa semua. And then dia tengok jam, dah pukul 1 lah. Lepas tu dia cakap dekat sebelah ni, dia punya kawan tu, Bila, aku nak balik ni. Tapi aku pergi kerja banyak lagi tu, macam mana nak? Lepas tu Bila tu cakap, alah kau siap je lah sikit, nanti yang tinggal sikit lagi tu kau biar aku cover. Dia kata macam tu. Okey, aku habiskan yang satu skop ni lagi kau buat boleh? Boleh. Tapi besok belanjalah lunch. No hal. Dia kata macam tu. So dia pun buat dia punya kerja skop tu lah, satu tu okey dah habis. And then lagi satu tu dia pun angkat kertas tu, and then dia bagi biar. Dia kata biar nanti settle, kau letak dalam file ni thank you. Besok kita makan dah. Kau cakap je apa, aku belanja. Dia kata macam tu. Ya nak rasuah member kan. So dia pun kemas-kemas bag dia, and then dia nak balik lah. So dia kata dia ni dekat tingkat kanak-kanak ni, tingkat yang nombor 3. So dia turun bawah, and then dia nak pergi kat dia punya tempat kereta lah. So dia kata dia pun angkat barang-barang dia, and then dia keluar dekat ward tu. So dia keluar dekat ward tu nak menuju ke lift lah. Dia kata masa dia keluar dekat ward tu, dia ternampak ada satu budak kecil yang sedang berdiri and macam tengah kegelisahan dekat hujung ward tu. Dia pun macam apa budak kecil ni buat malam-malam buta ni? Dia kata macam tu tau. Pukul 1 kan. So dia pun pergi angkat bag dia, and then dia pergi dekat arah budak kecil tu. And then dia pun macam, "Dek, nak pergi mana ni?" Dia kata malam-malam macam ni. So dia tengok kat tangan budak tu tak ada pun macam jarum cocok tu kan. Kalau yang itu ataupun ada apa-apa tag kat tepi ni, so maknanya budak tu adalah patient. So dia pun boleh lah macam bawa budak tu dekat ward mana tu. Tapi masalah dia tak ada benda lah tu semua. So dia just assume budak ni bukan pesakit. Dia kata budak ni mungkin daripada luar ke, dia pun tak tahulah nak cakap macam mana kan. Cuma dia tanya dekat budak tu, first budak tu tak menyaut. Dia kata budak tu dalam umur tak tahulah, dia kata tinggi tu tak adalah tinggi, dalam 8-9 tahun lah, dia kata macam tu. Dia pun duduk, dia pun tanya, nak pergi mana ni? Dia kata. Lepas tu budak tu tak nyaut, dia kata. So dia pun tanya sekali lagi, "Dek, nak pergi mana ni?" Tapi sekali lagi budak tu tak menyaut, and budak tu tak pandang pun dia. So sekarang keadaan budak tu membelakangkan dia. So time tu dia dah macam, budak ni, aku nak balik lah macam-macam perangai. Dia kata macam tu. So dia pun pergi kat arah depan budak tu. So dia pergi kat arah depan budak tu, and then dia kata dengan budak tu, "Dek,
gimana ni? Cari siapa? Dia kata macam tu. Lepas tu budak tu pun angkat kepala dia and then dia pandang muka nurse tu. Dia senyum je dia kata. Dia kata, "Dek, nak pergi mana ni? Awak seorang-seorang pukul 1 lebih dekat sini. Awak cari siapa?" Dia kata macam tu. Lepas tu budak tu menyaut. Dia kata, "Mama." "Oh, cari mak. Mak kata pergi mana?" "Mak kata pergi bawah." Nak pergi tingkat bawah lah ni. Dia angguk. Okey, lepas tu dia pun macam, alah, budak ni nak pergi bawah lah. So, sama je lah dengan aku kan. So, dia pun pimpin budak ni. Dan dia kata, jom tak apa, akak pun nak pergi bawah. Nanti akak bawa pergi kat mak Dia kata, okey. Budak tu angguk je. Lepas tu, budak tu pun ikut si Ida ni turun, naik lift. Dia pun jalan je. Dia kata sepanjang dia berjalan ke arah lift tu, dia terdengar seperti ada bunyi tapak kaki yang lain. Faham tak? Okey, dia kan ada tap dua orang kan. Tapi dekat belah kanan dia ni tak ada orang. Tapi dia dengar macam ada tapak kaki yang sedang berjalan juga dekat sebelah dia. Tapi dia macam tak nak ikut. Dia pun bawa lah budak ni pergi ke arah lift. Dia pun tekan lift and then dia pun masuk lift. So masa dia masuk lift, dia tanyalah budak tu, "Datang dengan mak ke?" "Mak dekat sini." "Oh, mak kat sini. Mak awak pesakit Dia pun geling. Dia macam, mak dia ni siapa pula? Lepas tu dia assume mungkin mak dia ni mak guard. Ataupun yalah orang-orang yang berjaga dekat malam, dekat tempat malam tu kan. So dia kata, mak naik motor ke kereta?" Budak tu geling lagi. Okey, tak apalah. So sampai ke tingkat G. Dia pun keluar dengan budak tu. So dia pun pergi kat budak tu. "Ingat tak mama tadi datang model mana?" Lepas tu budak tu angguk. "Okey, jom bawa akak pergi sana, okey?" Dia kata macam tu. So dia dalam hati dia time tu dia kata, ni sah lah ni. Mungkin mak dia ni adalah mak guard yang ada kat sana kan. Lepas tu dia pun jalan ke arah depan. So time tu dalam kepala otak dia assume macam, "Oi, budak ni ingat kat mana mak dia letak dia mula-mula ni kan." So budak tu macam tarik tangan dia tau. Budak tu kat depan and then dekat belakang. So dia pun jalan sampai dekat satu ujung tu. Okey, dekat satu ujung tu korang boleh bayangkan dia ada satu tangga kecil untuk korang turun ke belah lagi bawah. Dia tiba-tiba memberhentikan langkah dia. And then budak tu pun terberhenti lah. Dia kata, "Dek, nak pergi mana ni?" Lepas tu budak tu pusing. "Mama." Ya mama. Tapi takkan mama awak kat sini?" Dia angguk. Sebab apa? Dia berhentikan langkah dia. Dekat tepi tu ada signboard bilik mayat dengan parking kereta. Dia macam, okey. Kat parking Mama kat parking Lepas tu budak tu tunduk and terus berjalan ke depan. So dia pun pimpin budak tu berjalan ke depan. Jalan ke depan. Dia pun ikut je lah. Dia kata waktu tu, masa dia ikut je budak tu, dia kata tiba-tiba budak tu berhentikan langkah dia. And then dia pandang dekat kakak tu balik. Dia cakap, "Kakak, Mama." Si Ida ni pun macam, Mana? "Mama." Dia tunjuk sekali lagi ke arah kanan mereka. So Ida ni pun toleh kat belah kanan. Time tu berderau darah Ida. Kerana apa? Ketika itu dia ternampak signboard bilik mayat di sebelah kanan dia. Takkan mama awak kat sini, Dik? Dia pun pandang ke arah belah kiri dia balik. Sebab budak kecil tu belah kiri dia. Masa dia pandang dekat belah kiri tu, tak ada siapa-siapa dekat situ. And then dia kata, Allahu Akbar. Allahu Akbar. "Kakak, Mama." Didengar sekali lagi suara tersebut. Dia terus pusingkan badan dia, mencecet member lari untuk mendapatkan kereta dia. And then dia pun larilah. Dia kata waktu malam tu dia memang tak fikir panjang. And dia berlari nak pergi ke arah kereta. Dia ternampak ke arah kereta. And then masa dia sampai kat kereta, dia pun pergilah tengok dekat arah bilik mayat tu. Dia nampak dekat bilik mayat tu ada seorang budak kecil dan juga seorang mak dia lah kot kan, sedang berdiri tegak and menghadap bilik mayat tersebut. So dia pun cepat-cepat bawa dia punya kereta and then dia caw daripada situ. So macam itulah cerita yang diceritakan oleh Ida kepada aku. Itulah cerita untuk Seram Hospital malam ni. Mesti kita tanya kan kenapa tak ada 4 cerita kan. Tak tahulah, aku macam hari ni tak berapa nak sihat. Suara aku pun sakit. Tak tahulah kenapa. Dah 3 hari dah suara aku rasa perit bila bercakap ni. Tapi tak apalah.
untuk minggu ni, so ini dulu aku tabahkan diri juga untuk korang. Aku minta maaf kalau ada kurang, kalau korang rasa tak go dengan cerita kali ni, sebab itulah yang di-sharekan kepada aku. So aku try lah bagi the best untuk korang. Terima kasih kerana layan sampai ke minit ini. Terima kasih, aku hargai sangat-sangat. So macam aku nak bagi tahu korang di akhir video ni adalah di mana untuk cerita seram officially memang ada hari Isnin sahaja is wajib. Untuk malam Khamis Jumaat tu dia random sebenarnya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau ada isu-isu yang panas atau jenayah-jenayah yang kita nak borak adalah pada hari Khamis sebenarnya. Itu slot baru. Untuk slot malam Jumaat tu dia akan ada bila dia akan ada bila dia nak ada. Macam itulah cerita dia. Okey. So memang kena tunggu hari Isnin untuk setiap minggu, seminggu sekali lah senang cerita. Lepas tu apa aku nak cakap? Ni malam Jumaat adalah Khamis malam Jumaat. Adalah beberapa anak-anak dan juga bocah-bocah kecil ni yang datang pada hari Jumaat malam Sabtu. Datang terus DM aku, Bang, penipu abang. Kata ada cerita seram malam ni. Aku dah macam mana aku nak cakap kan? Cakap bahasa Malaysia pun tak faham. Tapi tak apa. Mungkin itulah dia punya pemahaman. Kerana kita tak boleh nak cakap apa. Okay, last but not least, terima kasih kepada Magic Blue sebab sponsorkan video ni dan juga a very good cap. And juga dia ni bukan jual cap saja, dia ada macam-macam bahan. Korang boleh tengok dekat Facebook dan juga Instagram. Diorang ada jual pomade, diorang ada jual barang-barang mandian dan juga rambut, penjagaan, semua benda is natural, natural. Macam tu lah. So korang boleh pergi kat IG dia dan juga Facebook Magic Blue. Okay, terima kasih dekat korang juga. Terima kasih. Kalau ada apa-apa kurang, aku minta maaf sekali lagi. Aku pun dalam kondisi yang tak beberapa nak sihat ni. But I try be the best and give the best untuk korang. And satu lagi aku nak cakap pasal apa-apa yang terjadi lately ni. Satu je aku cakap, macam biasalah aku nak pesan benda yang sama. Jaga jari kerana ia melambangkan hati. Kalau rasa diri tu baik hari ni, sabar, sedar diri. Sebab kita tak tahu dan tak pasti bila tarikh kita mati. Okay? So jaga diri elok-elok, jaga mulut, jaga hati. Yang perlu kita ambil, yang tak perlu kita diam. Kerana berkata-kata itu kadang-kadang lebih tajam daripada pisau. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Peace.